Kapsul Masa. Pada 10 Januari 2008, Tan Sri Said Mokhtar Al-Bukhari, tokoh korporat dan dermawan terkemuka, telah dinobatkan sebagai penerima anugerah Tokoh Malhijrah 1429 Hijriah. Anugerah berkenaan telah disampaikan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Al-Watiku Billah Sultan Mizan Zainal Abidin Ibni Almarhum Sultan Mahmud Al-Muqtafi Billah Shah yang di-Pertuan Agong sempena sambutan Malhijrah Peringkat Kebangsaan tahun 1429 Hijriah 2008 Masihi di Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya PICC. Tan Sri Said Mokhtar yang berumur 56 tahun membawa pulang pingat, plak, sijil dan wang tunai sebanyak RM80,000. Beliau dipilih sebagai penerima anugerah itu atas kejayaan beliau yang luar biasa selain kebijaksanaan beliau menjalankan perniagaan dan sifat kemanusiaan yang menjadi kebanggaan rakyat Malaysia. Anak kelahiran Al-Ustaz Kedah ini mula menceburi bidang perniagaan pada tahun 1971 dengan membuka sebuah kedai daging di Al-Ustaz. Petikan fakta ini disediakan oleh Seksyen Dokumentasi dan Penerbitan Arkib Negara Malaysia. Pusat Respons Kem Kebangsaan NSRC ditubuhkan untuk membantras penipuan keuangan dalam talian. Respon yang lebih pantas untuk menjejak dan menyekat dana yang dicuri serta mangsa dapat melaporkan insiden penipuan keuangan dengan lebih mudah. Jika anda telah ditipu, segera maklumkan bank anda dan hubungi NSRC melalui talian 997. Pastikan anda memberi info berkenaan insiden penipuan, maklumat komunikasi dengan suspek atau scammer dan maklumat transaksi yang berlaku berikut ketika membuat aduan. Panggilan ke NSRC perlu dibuat dalam tempoh 24 jam dari kejadian penipuan. Waktu operasi NSRC adalah dari 8 pagi sehingga 8 malam. Pesanan ini dibawakan kepada anda oleh Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia, Kementerian Komunikasi dan Digital. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'daina wa na'udhu bika min syururihim. اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلماتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله اللهم يا منزل الكتاب يا مجري السحاب يا هازم الأحزاب اهزمهم 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 وانصرنا عليهم. Pahala, rugi. Dan di sana ada orang yang beruntung walaupun dia tidur di atas katilnya, walaupun dia menunggang kuda ataupun menaiki kenderaan, dia bekerja di pejabat, bukan dia datang ke masjid, tetapi mereka ini mendapat pahala di sisi Allah. Contohnya kita datang bekerja setiap hari, daripada hari Isnin sampai hari Sabtu. Kalau DJ ni hari Ahad pun baik. Assalamualaikum. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا الله وحده
لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير الصلاة خير Jom beramai-ramai sertai program Gang Family Gang Subuh pada Ahad 28 Januari 2024 di Masjid Al-Munawarah, Seksyen 27 Shah Alam bersama Imam Subuh Undangan Syekh Abdul Karim Omar Al-Fatani Al-Makid. Program dimeriahkan lagi dengan kehadiran barisan penyampai IKIM FM, kumpulan intim Lah Ahmad, maskot Omar Hana dan Ustaz Syarizad Daud. Rebut peluang menangi hadiah cabutan bertuah dan aktiviti brisk walk beramai-ramai. Sarapan ringan untuk 2,000 jemaah terawal turut disediakan. Maklumat lanjut dan pendaftaran di channel Telegram Gang Family Gang Subuh Rasmi. Sajian rancangan terbaik dengan pelbagai pengisian maklumat ilmiah yang bermanfaat seperti Kitab Bicara Darah Wanita, Syarah @ IKIM, Syariah dan Perundangan, Emas @ IKIM, Kelvin Bertanya, Islam dan Sains, Tahsinul Ibadah, Resolusi, Tarbiyah, Tadabbur, Laporan Khas dan Bacaan Surah Al-Kahfi bersama Syafiq Saleh dalam Inspirasi Ilmu dari 10 pagi hingga 1 tengah hari. Hanya di IKIM FM, inspirasi utama anda. Selami ilmu untuk kehidupan kita seharian bersama Syafiq Saleh di Inspirasi Ilmu. IKIM FM, inspirasi utama anda. Hanya yang terbaik bersama IKIM FM, inspirasi utama anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya Syafiq Saleh
kita bersara hari ini hari Khamis pagi 25 Januari 2024 bersamaan 13 Rejab 1445 Hijriah. Pagi yang baik, pagi yang tenang, pasti kita nak dapat lagi inspirasi yang baik-baik kan. Apapun jua, doa banyak-banyak semoga urusan kita dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang menjadi inspirasi juga hari ini ada yang bercuti. Jadi kita rancanglah sebaik mungkin yang nak ke mana arah tujuan itu, pastikan kita siap sedia dan buat persiapan awal. Semoga perjalanan kita dipermudahkan oleh Allah. Cakap pasal perjalanan ni, ada satu kata-kata best ni. Perjalanan kita ini sebenarnya mungkin tak semudah orang lain. Proses hidup kita pula mungkin sedikit ada kekangan kan, ada dugaannya. Tetapi yakinlah perancangan Allah pasti tepat. Ni kena semangat ni sebab Allah hadirkan apa saja nikmat dan juga apa saja keputusannya tepat pada masanya. Jadi jangan risau, jangan khawatir, teruskan berdoa dan buat yang terbaik, usaha dengan sebaik-baiknya. Okey. Terima kasih tim Inspirasi Pagi dah pun sama-sama sediakan pengisian kepada anda. Saya nak sambung lagi, lepas ni ada perkongsian rancangan Tasnul Ibadah jam 10.15 pagi dan jam 11 pagi nanti ada sesi bual bicara bersama dengan Yuniza. Okey, dan jam 12.15 tengah hari ada rancangan Resolusi. Jadi kena melekat dengan radio anda. Okey, sebab kita nak dengarkan perkongsian yang baik-baik. InsyaAllah, jom kita nak buka tirai dahulu bersama dengan Ikhwan Fatana, lagunya Alhamdulillah. Kekal bersama IKIM FM, Radio Islami nombor 1 di Malaysia. Jika kita meluahkan syukur kepadanya, dan pastinya dilipat gandakan nikmat yang ada. Bertenanglah jiwa, semua miliknya. Alhamdulillah, setiap puji hanya padamu Allah. Bersyukur pemberian darimu Allah. Alhamdulillah, Alhamdulillah, di atas kemudahan darimu Allah. Akan aku berserah padamu Allah. Alhamdulillah. Rasa ini yang paling disenangi Ilahi, menghapus gelisah dan risau yang terbuku di hati. Bertenanglah jiwa, semua miliknya. Alhamdulillah, segala puji hanya padamu Allah. Bersyukur pemberian darimu Allah. Alhamdulillah, Alhamdulillah, di atas kemudahan darimu Allah. Akan aku berserah padamu Allah. Alhamdulillah. Jadikan aku hamba yang bersungguh dalam mencari cahaya tak berpenghujung. Alhamdulillah, Hai Lina, kenapa tak pakai sarung tangan untuk ambil makanan kucing tu? Kita
kita tak tahu bahan mentah apa yang digunakan tu. Alah, ibu ni makanan kucing jenama Power Cat keluaran Adabi. Wah, Power Cat, produk keluaran Adabi. Ya, ibu. Semua bahan mentah adalah dari sumber halal Thailand yang dijamin oleh Adabi. Power Cat juga berkhasiat si oyen selera makan, jarang sakit dan najisnya tak berbau sangat. Tiada pengawet, tiada pewarna dan tiada tambahan garam. Alhamdulillah ada Power Cat untuk nasi oyen. Power Cat, kucing sihat dan gembira. Ayuh kita, lipat gandakanlah rezeki kita dengan menyumbang seikhlas yang mungkin kepada pembinaan Masjid Kampung Sungai Pusu Gombak Selangor di laman sesawang masjidsungaipusu.com atau terus ke akaun Bank Islam Jawatan Kuasa Pembinaan Masjid Yusof 1416-20110-00520. Jom berwakaf. Cikgu Halim, buku pendidikan dan peradaban dah baca? Belum. Best ke? Memang best. Cerita pasal hubungan pendidikan dengan peradaban. Ada 5 topik penting. Dari pandangan alam sampai cabaran nilai digital sekarang. RM20 aja. Murah tu. Ada pasal tradisi Islam tak, Cikgu Zain? Ada. Konsep adab dalam pendidikan. Seronok baca. Cara diorang kaitkan dengan ilmu dan akhlak. Okey. Nak beli mana? ikimniaga.my atau aplikasi Shopee. Boleh WhatsApp juga 011767695400. Baguslah, nak beli sekarang. Nanti boleh kita bincang lagi, cikgu. Boleh sangat. Nanti kita diskusi bersama ya, cikgu. Kota Kinabalu 93.9. Stream Radio IKIM di mana sahaja anda berada. Layari laman web www.ikim.my atau muat turun aplikasi Radio IKIM di Google Play Store dan Apple App Store. Terkini, Radio IKIM turut boleh didengari menerusi aplikasi Audio Plus dan MyTV mana-mana. Muat turunnya sekarang menerusi Google Play Store, Apple App Store dan Huawei Apps Gallery. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada anda. Saya Syafiq Saleh. Kita berkuti pertemuan untuk inspirasi ilmu di Radio IKIM FM, inspirasi utama anda, dan kita nak sama-sama bawakan rancangan di pagi Khamis ini, rancangan Tahsinul Ibadah. Jom tonton sekarang di YouTube, di Facebook Live sebab kita ada secara langsung dekat situ. Kita nak sama-sama dengarkan lagi perkongsian ilmu bersama dengan Ustaz Ahmad Lutfi Muharram yang dah pun ada di dalam talian kita. Jom nak mengalu-alukan kehadiran Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa khabar Ustaz kita pagi ni? Alhamdulillah bikhair. Masya Allah kan, kalau Ustaz berada dekat dalam skrin kita ke maupun dekat konti ke, orang kata memang rasa seronok kita sebab nak teruskan lagi pengajian yang sangat bermanfaat untuk kita nak fahamkan lagi tentang isu ibadah kita. Dan ibadah tu sebenarnya besar konteks dia dan besar dia punya pengisian bicaranya, dan akan kita perhalusi satu persatu insyaAllah. Hari ini kita akan bawakan sesi bual bicara buka kitab lagi hari ini, kitab Intisari Matan Al-Zubat. Ini dia kitabnya, kalian tengah tonton sekarang dekat Facebook, dekat YouTube. Okey, kita akan sama-sama buka dalam tajuk perdamaian ataupun suluh. Okey, tapi sebelum tu kita nak buka sedikit mukadimah Ustaz. Mungkin boleh sediakan sedikit apa yang kita boleh ingat-ingatkan setiap hari ini Ustaz, sebelum kita nak memulakan pengajian kita. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Terima kasih kepada Yang Mulia DJ Syafiq selaku penerbit rancangan Tahsinul Ibadah. Seterusnya sidang pendengar IKIM yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Para anbiya alaihi wassalatu wassalam datang ke muka bumi ini diutuskan oleh Allah untuk mengingatkan manusia asal maksud kedatangan mereka di dunia, untuk mengajar manusia dan memimpin bagaimana mereka menjalani kehidupan di dunia ini dari konteks mereka adalah merupakan hamba Allah, bukan dari konteks mereka adalah manusia yang mempunyai hawa nafsu yang perlu kepada makan dan minum, tetapi dari konteks mereka adalah hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Justru kehidupan kita ini tidak boleh dipisahkan daripada
pengajaran, pelajaran, panduan yang dibawa oleh para anbiya alaihi wassalatu wassalam. Dan untuk kita sudah tentulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang di muka bumi ini untuk menghubungkan kita antara dunia dan akhirat. Mengajar kepada manusia bahawasanya, wahai manusia, kamu ini bukan hanya untuk dunia sahaja. Nun, jauh selepas daripada kehidupan dunia ini ada kehidupan yang lebih panjang untuk mengingatkan manusia yang alpa, yang ghaflah. Itulah yang disebut sebagai panduan para anbiya alaihi wassalatu wassalam. Ulama perumpamakan dunia ini seperti digit kosong. Digit kosong, kalau ada 10 kosong pun tak ada apa-apa nilai, betul tak? Ya. Kosong tapi 10. Ataupun kosong 100 kosong. 100 kosong ni tidak akan ada apa-apa nilai, melainkan apabila ditambah dengan 1. Bila kosong itu ditambah je dengan 1, maka barulah dia akan bernilai. Bila ditambah dengan nombor selain daripada kosong, maka barulah ada nilai. Begitulah juga dunia ini tidak akan ada apa-apa nilai. Kerana apa tak ada apa-apa nilai? Kerana dia menuju kepada kebinasaan. Dan dunia yang kita sedang lakukan, sedang usahakan pada hari ini akan ada nilai apabila kita hubungkan dengan agama, hubungkan dengan Allah, hubungkan dengan bagaimana saya dapat menggunakan dunia yang saya miliki pada hari ini untuk mendapat kebahagiaan di hari akhirat. Maka barulah dunia yang kosong itu, dunia yang berdijit kosong itu akan mempunyai nilai, akan mempunyai kedudukan dia. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa mengistiqamahkan kita untuk kita sentiasa hubungkan kehidupan kita dengan agama, dengan pelajaran daripada Allah dan Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Itu dia kan Ustaz, kalau lihat apa yang dimaksudkan itu sebenarnya value ataupun nilai kehidupan kita ini memang sangat penting, sebab perjalanan hidup kita ni jauh lagi ke hadapan kan, untuk kita bawa hidup ini ke arah akhirat, dan ada lagi kehidupan di situ untuk kita nak tetapkan, dan kita akan tuai kembali dalam apa sahaja yang kita lakukan dekat dunia ini. Jadi jom buat baik, sebab nanti kita boleh tuai itu perkara-perkara yang baik-baik, amalan-amalan, ganjaran yang baik-baik. Terima kasih Ustaz atas bual bicara awal kita itu, sesi mukadimah kita. Baik, kita nak teruskan untuk buka kitab Intisari Matan Az-Zubat. Jom sama-sama, anda boleh sama-sama buka ke halaman 159. Kita nak sambung lagi dalam bab kita berkaitan dengan perdamaian. Ini pun masih lagi dalam bab muamalat, Ustaz. Jadi jom kita nak bukakan untuk syair-syair yang akan kita belajar. Ustaz, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Kata pengarang, bisyarti abtil wa ajis fi syar'i ala mururihi wa wad'il jiz'i. Baik, maksudnya suluh yang bersyarat tidak sah, dan harus suluh pula pada syarat bagi melalui sesuatu jalan dan meletakkan kayu di antara dua dinding bangunan. Suluh yang diterjemahkan dengan perdamaian. Perdamaian yang dimaksudkan dalam tajuk ini adalah perdamaian dalam isu-isu berkaitan dengan harta benda, isu-isu berkaitan dengan kewangan, isu-isu berkaitan dengan harta milik. Perdamaian begitu yang dimaksudkan dalam tajuk ini. Kerana sekarang ini kita belajar tentang muamalat. Salah satu daripada syarat suluh, seperti yang kita dah belajar dalam pengajian kita yang lalu, disyaratkan seperti yang dikatakan oleh pengarang, suluh yang bersyarat tidak sah. Suluh ini dia mesti dilakukan secara tunai, secara satu hala,
secara tanpa dikaitkan dengan syarat yang lain. Kalau satu orang dia nak buat suluh, aku suluh dengan kamu, sekian dengan syarat. Ada perkataan dengan syarat. Ada klaus dengan syarat. Kita sebut perkataan klaus. Ada klaus dengan syarat. Tak boleh. Kalau ingin menjalankan akad suluh, maka dia mesti dijalankan dalam agreement dia, dalam akad dia, dalam keadaan satu hala, dalam keadaan tidak tergantung, dalam keadaan lulus segera. Begitu maknanya. Tidak boleh saya suluh kepada kamu hutang. Hutang daripada 10,000 jadi 5,000 dengan syarat engkau kena menjual kepada saya motor kamu. Itu dia ada perkataan dengan syarat. Tak boleh. Tak boleh. Itulah yang dimaksudkan dalam kitab ini. Suluh yang bersyarat tidak sah. Tidak sah. Dan seterusnya. Dan harus suluh pada syarat bagi melalui sesuatu jalan. Saya selalu gunakan dalam bab yang seperti ini, kita panggil fiqh ni lebih kurang fiqh perbandaran, ataupun kita bagi nama sebagai fiqh hak awam. Bagaimana? Begini, jalan ni ada jalan yang bersifat umum, hak awam. Jalan yang bersifat umum, hak awam. Tetapi ada juga jalan yang bersifat pribadi, private punya jalan. Jalan ni yang kita lalu ni, ada jalan yang bersifat umum, macam jalan raya. Betul. Jalan raya, jalan besar, jalan kecil, dia bukan jalan private. Tidak ada sesiapa secara private memiliki jalan tersebut. Ada satu lagi jalan yang mana dimiliki oleh private. Contohnya jalan itu, laluan itu memang dalam kawasan persendirian milik seseorang. Jadi bila jalan itu berada di kawasan persendirian milik seseorang, itu kita panggil jalan private. Ataupun jalan itu private tapi dimiliki oleh beberapa orang. Contohlah kita kata dalam satu kawasan yang tertutup ada jalan. Jalan ini adalah milik atau yang berhak menggunakan jalan itu adalah orang-orang yang rumah dia ada di jalan tersebut. Ada di jalan tersebut. Apa yang nak disebutkan kat sini, satu orang dia boleh buat suluh. Dia boleh buat suluh untuk lalu satu jalan. Maksudnya apa? Jalan ni asalnya private, tetapi dia buat suluh dengan tuan punya jalan supaya dia boleh lalu jalan tu. Faham tak? Dia boleh lalu jalan private. Kita buat suluh, kita buat deal. Kita buat akad. Contohlah akad dia. Saya boleh lalu jalan ini dan saya akan bayar bulanan RM100. Contoh. So kalau dia kata bayar bulanan RM100, maknanya dia sedang buat akad sewa. Dia sewa. Dia telah sewa penggunaan jalan itu. Asalnya jalan itu private yang boleh guna. Sekarang ini oleh kerana dia dah sewa persen daripada penggunaan jalan itu, maka dia berhak menggunakannya. Ataupun dealnya adalah dia beli. Dia kata 50% jalan ni saya beli. Saya beli. Saya suluh dengan jalan beli. Dia bayar. Boleh. Ataupun suluh itu dibuat dengan pemilik jalan pinjam, benarkan guna. Yang mana satu yang kita nak dealkan, yang kita nak akadkan boleh. Yang paling rendah sekali orang itu benarkan guna. Mana pemilik jalan private itu benarkan orang tertentu lalu jalan dia. Tak payah kena cas apa-apa. Yang ni yang terbaik lah. Tak payah kena cas apa-apa. Itu tanpa dia bayar. Tapi kalau dia bayar, sama ada dia beli persen jalan tu, ataupun dia membayar bulan-bulan seperti tadi, itu dikira sebagai sewa.
siapa punya dinding tu? Orang tu yang punya. Sama ada bahagian dalam rumah ataupun bahagian luar rumah, kedua-duanya adalah milik pemilik rumah, betul tak? Walaupun rumah sebelah milik, contohlah rumahnya rumah sedikit-sedikit, rumah sedikit-sedikit, maka dinding bagi rumah itu ataupun kita kata tembok lah, tembok ni dia ada bahagian dalam, dia ada bahagian luar. Maka siapakah pemilik bahagian dalam? Itu pastilah tuan rumah. Siapakah pemilik bahagian luar kepada dinding atau tembok? Tuan rumah juga. Tuan rumah. Dalam syarat ni dibahaskan. Ini dalam kita dibahaskan, boleh tak kita bersandar kepada dinding rumah orang? Boleh tak sandar? Kita sandarkan barang kita dekat dinding rumah orang. Tak pening kan? Jawapannya daripada segi syarak, kalaulah perbuatan yang kita buat itu tidak memudaratkan dinding, tak memudaratkan, maknanya setakat satu orang bersandar kat dinding, kita tunggu kawan kita dekat rumah orang, kita sandar kat tembok dia. Boleh tak? Boleh dia minta izin juga nak sandar. Mana kata tak perlu minta izin. Sebab bersandar kepada tembok rumah orang ini, dia adalah perkara-perkara yang orang toleransi. Orang tak kesat. Maknanya kalau ada orang yang kesat, orang sandar kat tembok rumah dia ni, kira tak banyak dekat. Asalnya sekadar dia nak sandar, sementara nak tunggu sandar depan rumah tu. Ada mubarak ke jadi untuk ke tembok tu kalau sandar? Kalau dia bersandar, boleh jadi rosak tembok rumah tu, tak boleh. Contohnya, kita bersandar dekat dia punya pagar kawat. Badan kita pula, Masya Allah. Jadi kalau kita sandar, bukankah dia melekuk nanti kan? Dia jadi apa? Melengkung. Dengan sebab orang berbadan besar sandar itu tak boleh. Tapi kalau ia tidak memudaratkan dan menjadi agak setempat yang orang toleran, orang kesat dengan perkara-perkara seperti itu, maka itu syarat
syair yang berikutnya untuk kita fahamkan lagi tentang bab suluh ataupun perdamaian ini, insyaAllah. Kita lihat seketika. Untuk anda jangan ke mana-mana. Kalau ada soalan pertanyaan boleh hantarkan ke talian WhatsApp konti 0112900404 maupun dalam platform media sosial kita di Facebook Live IKIM FM, juga di YouTube Live IKIM FM. Anda boleh letakkan juga soalan pertanyaan anda di bahagian ruangan komen. Kita berehat seketika, kembali selepas ini, kekal di IKIM FM. Hasad suatu penyakit hati yang sepatutnya dihindari oleh siapapun yang bekerja. Kerana hasad itu akan menyebabkan seseorang selalu sedih apabila melihat nikmat yang Allah berikan kepada orang lain. Pun begitu, ia tidak sama dengan ridha. Hasad itu adalah inginkan akan nikmat yang diberikan Allah kepada orang lain dicabut, dihilangkan. Berbeza dengan ridha. Ridha itu juga seperti hasad tetapi dibolehkan di dalam Islam, iaitu melihat nikmat yang diberikan kepada orang lain oleh Allah, inginkan juga Allah berikan nikmat itu kepada kita supaya kita mendapat suatu motivasi dalam pekerjaan, tetapi tidak inginkan nikmat yang diberikan kepada orang itu hilang. Maka yang digalakkan di dalam Islam adalah ridha, supaya ada semangat untuk kita berlumba-lumba berbuat sesuatu yang lebih baik dan lebih bagus. Daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afdalul a'mal 'ala dhahril ard thalathah, talabul 'ilm wal jihad wal kasb, li'anna talibal 'ilm habibullah wal ghazi waliyullah wal kasib siddiqullah." Maksudnya, amal yang utama di atas bumi ini ada 3: penuntut ilmu, jihad, dan usaha pekerjaan. Kerana penuntut ilmu itu kekasih Allah, dan penjuang jihad itu waliullah, dan yang usaha pekerjaannya ialah siddiqullah, yakni orang-orang yang bersungguh-sungguh membenarkan Allah. Penyelenggaraan kenderaan amat penting. Diselenggara dengan baik supaya poket kita, kocek kita, masa kita tidak terbuang. Kerana di dalam skill otomotif memang dah dihadkan untuk mineral 5,000, semi sintetik 10, fully sintetik 15,000. Boleh pergi juga kepada 20,000 kepada fully sintetik. Tapi berapa tahun, berapa lama kan? Ini adalah kerugian kita. Jadi adalah disyorkan 15,000 untuk fully sintetik. Mengikut kepada kilometer pergerakan adalah paling sesuai untuk negara kita. Jadilah pemandu bijak, kocek selamat, jiwa selamat, harta selamat. Keselamatan diutamakan. Tidak kira di mana jua, kami sentiasa bersama anda. IKIM FM, inspirasi utama anda. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim. Syukur alhamdulillah. Dan masih lagi bersama saya Syafiq Saleh untuk pertemuan di Inspirasi Ilmu, dan kita berada di rancangan Tahsinul Ibadah bersama-sama dengan Ustaz Ahmad Lutfi Muharram. Jom tonton sekarang di YouTube Live, di Facebook Live IKIM FM, sebab kita buka kitab Intisari Matan Al-Zubad untuk kita fahamkan dalam tajuk kita suluh ataupun perdamaian. Ini isu berkaitan dengan perdamaian dalam kita bermuamalah. Dan menerusi perkongsian ini, nak sama-sama dapat lagi ilmu yang dikongsikan oleh Ustaz Ahmad Lutfi. Masya Allah, kalau tengok kat sini dalam platform online kita ni ada anak murid tu. Masya Allah Ustaz, ada tu anak kanda Ustaz ke? Yang ada dekat sebelah tu Ustaz. Namanya siapa Ustaz? Ahmad Fahim. Ahmad Fahim, Masya Allah kan. Dengar sama-sama, boleh kuliah sama-sama ni. Baik Ustaz, jom kita boleh meraihkan lagi walaupun sesiapa saja bersama kita Ustaz. Saya rasa begitu meriah juga kuliah kita ni, yang tonton yang ada dengan Ustaz walaupun dengan kat konti kita pun. Jom sama-sama kita nak teruskan lagi Ustaz tentang tajuk perdamaian atau suluh. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Kata pengarang, wajaza isra'u janahil mu'tali li muslimin fi nafidhin min sulh. Baik, maksudnya
harus membina runway atau bumbung yang meninggi bagi seseorang Muslim di jalan-jalan umum dan terbuka. Ada satu masalah dalam fiqh ni dipanggil kita buat balkon ataupun kita pasang awning ataupun kita pasang atap yang dia menjulur ke arah jalan. Itu yang saya sebut tadi tu. Perbahasan kita ni dia ada kaitan dengan hak-hak awam ataupun hak-hak perbandaran. Sekarang ni rumah dia tu, jenis rumah dia itu dekat dengan jalan ataupun bangunan itu bangunan yang dekat dengan jalan. Dan jalan sudah tentulah dilalui oleh pelbagai jenis kenderaan. Kalau zaman dulu ada keldai, ada kuda, ada unta. Kenderaan yang paling tinggi pada zaman tu unta. Unta dengan dia punya sekedut dia yang tinggi. Kalau sekarang ni kita kata kenderaan yang tinggi ni lori. Lori. Boleh tak orang yang rumah dia, bangunan dia, premis dia, kiri kanan jalan, dia membina awning, buat atap bahagian atas tu, atas jalan, menjulur ke arah jalan, boleh ataupun tidak. Kaedahnya, boleh, tapi dengan syarat tidak mengganggu lalu lintas. Tidak mengganggu lalu lintas. Maknanya apa? Oleh kerana dia pasang balkoni, dia pasang awning, bahagian atas jalan itu menjulur daripada rumah dia, misalnya rumah dia tingkat 2, tingkat 3, tingkat 1, dia akan menyebabkan kenderaan yang paling tinggi. Kenderaan apa yang paling tinggi yang lalu di jalan tu? Contohnya lori. Keadaan kenderaan yang paling tinggi tak boleh lalu. Kalau zaman dulu dia bagi contoh unta, maka tak boleh, tak dibenarkan dia buat seperti itu. Yang dibenarkan dan seperti dalam rangkap bait syair yang akan datang, apabila ia tidak mengganggu. Dan dia dibenarkan ni bila di jalan umum, di jalan terbuka, dia bukan jalan private. Tapi di jalan yang terbuka, maka dibenarkan dia berbuat demikian. Kita boleh simpulkan bahawasanya kaedahnya sama ada bahagian udara jalan ataupun bahagian permukaan jalan, tak boleh kita buat apa-apa yang memudaratkan pengguna jalan tersebut. Tak boleh kita buat apa-apa yang menyempitkan, yang menyukarkan pengguna jalan tersebut. Kita bagi contoh yang ke atas tanah. Orang buat apa atas jalan? Kadang-kadang jalan yang besar, jalan 2 lane menjadi 1 lane. Orang buat apa tu? Contohnya kita pergi letak stall. Kita letak stall pula, stall yang jenis permanent di atas jalan umum. Dan jalan ini digunakan oleh awam. Daripada jalan itu boleh lalu 2 lane. Maknanya pergi dan balik. Sekarang ini dengan sebab ada stall di tepi jalan, dia menyebabkan jalan itu jadi sempit. Tak boleh tu, tak boleh. Ataupun kita parking kenderaan ni, kita parking di tempat yang bukan untuk parking. Yang menyebabkan apa? Jalan yang luas jadi sempit. Tak boleh. Hukumnya tak boleh. Apatah lagi kalau perkara yang kita letak atas jalan ini bersifat permanent. Dia ada 2. Satu yang tak permanent, satu lagi yang permanent. Kalau contohlah kita parking di atas jalan pada waktu malam. Malam ni jalan tu dah kosong. Tak akan mengakibatkan kesempitan, kesesakan. Itu tak apa. Tapi kita pergi parking kereta, kita pergi letak gerai-gerai jualan di atas tempat yang merupakan jalan umum yang menyukarkan pengguna lalu lintas, maka sebenarnya tak boleh. Itu cerita tentang permukaan jalan. Begitulah juga yang tadi tu, bahagian atas jalan. Jalan ni orang guna, bawah pun orang guna, atas pun orang guna. Bawah itu untuk bahagian tayar.
dan atas itu untuk bahagian bumbung. Janganlah ada apa-apa di atas jalan itu yang halang kenderaan ni dapat akses keluar dan masuk, kerana ada halangan-halangan yang menghalang bahagian bumbung dia itu melepasi laluan tersebut. Seterusnya kata pengarang, lam yu'zi man marra wa qaddim babaka wa jaza ta'khirun bi'izni syuraka. Baik, maksudnya yang tidak mengganggu orang yang melaluinya harus untuk mengedepankan pintumu, yakni ke jalan yang tidak terbuka, dan harus juga mengebelakangkan pintunya dengan keizinan mereka yang berkongsi hak jalan. Satu lagi masalah yang dibincangkan dalam bab ini, itu masalah pembukaan pintu. Masalah pembukaan pintu. Ya, apa maksud ni masalah pembukaan pintu? Kata pengarang, yang tidak mengganggu orang yang melaluinya. Ini adalah lanjutan daripada yang sebelum. Maknanya kalau nak pasang awning, nak pasang atap, syarat dia apa? Yang tidak mengganggu orang yang melaluinya. Kemudian masalah seterusnya adalah berkaitan dengan buka pintu. Apa dia itu perbahasan tentang buka pintu ni dalam fiqh? Daripada kitab sekecil Matan Ghayah wa Taqrib pun sudah bahaskan tajuk ini. Harus untuk mengedepankan pintumu ke jalan yang tidak terbuka, dan harus juga membelakangkan pintu dengan keizinan mereka yang berkongsi jalan. Begini, seperti yang saya sebut tadi, jalan ni dia ada dipanggil jalan umum, jalan nafis dia panggil. Dan dia ada lagi jalan yang mana jalan ni dia bukan jalan umum, dia bukan jalan terbuka, dia bukan jalan besar. Macam contohlah, kita ambil contoh jalan yang dekat taman-taman, kan lorong. Di lorong tu, jalan lorong di taman itu, di setiap jalan itu, dia hanya ada akses di bahagian kepala jalan, betul tak? Dan di bahagian hujung jalan itu dia tak ada akses, dia tertutup. Jenis macam tu. Lorong-lorong macam contohnya dekat section-section di mana? Di Shah Alam sebagai tempat yang lorong A, lorong B. Jadi dia ada akses keluar masuk hanya di kepala jalan sahaja. Ataupun di hujung jalan yang satu lagi dia tertutup. Ini yang dimaksudkan. Maka jalan ni dia separa private. Dia apa? Separa private. Private dia tu macam mana? Dia adalah milik ataupun orang yang lebih berhak menggunakan jalan itu adalah orang yang rumah dia, teres dia berada di kiri kanan jalan. Berada di kiri kanan jalan. Dan kalau kita nak gambarkan dengan lebih tepat lagi, bentuk binaan rumah-rumah seperti yang ada dekat Mesir sebahagiannya. Dia jenis apa? Buka je pintu, terus jalan. Dia bukan macam sekarang ni, kita ada lagi ruang untuk parking. Kan? Kita buka pintu, ada parking lagi, bawah ada pagar. Kita bayangkan rumah itu, dia betul-betul menempel pada jalan. Kira buka je pintu rumah, terus jalan. Begitu. Maka, pemilik setiap rumah, dia boleh tutup pintu lama dan buka pintu baru. Tetapi, dia hanya boleh buka pintu baru itu di bahagian yang menghala ke depan jalan. Maksudnya, ni rumah dia, ni dinding rumah dia, dia boleh tukar pintu daripada hujung kepada makin depan. Makin depan mengarah ke muka jalan. Dia tak boleh buka pintu daripada depan dia tukar ke belakang. Ke belakang tu maksudnya mengarah ke hujung jalan. Dinding, ni dinding rumah. Jadi ini yang sana itu
jalan, maka kalau dia nak buat pintu, dia boleh buka pintu baru ke muka jalan. Tak boleh ke bawah. Sebab apa? Sebab kita bayangkanlah ada jalan kiri kanan ada 10 buah rumah. 10 buah rumah. Kita kata 10 buah rumah. Jadi orang yang mana rumah dia paling dekat dengan kepala jalan. Dengan orang yang rumah dia paling hujung jalan. Orang yang mana rumah dia paling dekat dengan kepala jalan, dia punya hak ke atas jalan itu hanyalah daripada pintu rumah dia sampai kepala jalan. Pintu rumah sampai kepala jalan. Itu hak dia. Orang yang rumah dia tengah-tengah pula, hak dia pada jalan itu daripada depan pintu rumah dia sehingga kepala jalan. Dia bukan ke bawah jalan. Bawah jalan dia tak ada hak sebab rumah dia ini dia tak ada keperluan. Jadi kalaulah pemilik rumah di situ dia nak buka pintu, maka dia buka pintu menghala ke depan boleh, tapi dia tarik ke belakang tak boleh. Sebab apa pintu? Itu dah soalan dia. Kenapa dibincangkan isu pintu ni? Sebab pintu ni adalah tempat akses masuk ke dalam rumah. Betul? Yalah, bila rumah tempat nak masuknya pakai pintu, bukan masuk ke ada bumbung. Jadi pintu ini dia adalah kawasan yang berpotensi menimbulkan kesesakan. Menimbulkan kesesakan. Jadi kalaulah satu orang dia pergi buka pintu akses baru, yang mana pintu akses baru itu bukan di bahagian jalan yang merupakan hak dia, maka apa yang berlaku? Dia telah menggunakan bahagian yang bukan hak dia dan dia telah membuka satu lagi pintu akses yang akan menimbulkan kesesakan. Dia dengan wujudnya pintu, maka akan adanya kesesakan. Maka dari segi itu pun dibincangkan dalam syarak, jalan ini dia ada syuraka dia ada orang yang ada hak kepadanya. Jadi sesiapa yang dia nak guna hak orang lain boleh, tapi dia kena bayar. Yang tu je point dia. Kalau sekutu yang lain setuju untuk orang luar ni boleh pakai dan mereka setuju secara percuma lah. Kalau mereka setuju secara berbayar. Tetapi kalaulah dia ni tak dapat keizinan daripada pemilik jalan ada hak untuk halang dia. Tak bagi buka pintu baru. Tak bagi. Ada halang dia untuk guna jalan yang apa? Yang tiada kaitan dengan orang tersebut. Itu daripada segi hak. Cuma daripada segi hukum hakam adab kejiranan, ada perkara-perkara dalam kejiranan ini kita bina di atas toleransi. Betul tak? Toleransi. Lebih kurang lah. Ada nak parking tu, kalau memang ada ruang yang tak ganggu kita, kita bagi je lah. Jiran parking kan? Memanglah dari segi hak kita boleh halang. Tapi bab jiran ni ada benda yang kita tutup mata demi menjaga apa, ataupun demi menunaikan hak-hak kepada jiran tetangga kita. Masya Allah, itu dia Ustaz. Satu persatu kita bahaskan dalam bab ni Ustaz. Saya kira memang penuh manfaatnya dan kita faham bagaimana isu perdamaian ataupun suluh ini akan dapat kita bawakan dari sudut adaptasi, bawakan dalam panduan kehidupan kita dan boleh laksanakan terus. Kan walaupun tentang isu pintu pun itu juga turut dibahaskan dalam agama kita dalam syarak Ustaz. Sangat penting itu supaya kita faham setiap apa perbuatan amalan kita itu adalah mengikut syariat Islam. Itu yang utama kat situ, insya-Allah. Ustaz, terima kasih Ustaz atas perkongsian ini. Selesai bab perdamaian kita Ustaz, syukur. Kita akan sambung lagi untuk sesi pertemuan akan datang, insya-Allah. Kita akan buka pula dalam bab ke-28 muka surat 161 iaitu pindahan hutang pula. Nanti kita buka pula dalam bab itu pula untuk sesi pertemuan akan datang. Ustaz, semoga baik-baik untuk Ustaz di sana, insya-Allah. Jumpa lagi Ustaz untuk serang kita akan datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, terima kasih kepada sahabat-sahabat kita yang terus ikuti Bola Bicara, menerusi rancangan Tahsinul Ibadah dan kekal bersama IKIM FM sebab banyak lagi perkongsian selepas ni hanya di IKIM FM, inspirasi utama anda. Hiburan mendidik jiwa. Sebelum tiba indah, sedih sebelum Hanya yang terbaik di IKIM FM, inspirasi utama anda. استمروا معنا في إذاعتكم إذاعة معهد الوعي الإسلامي الماليزي لمباه كلام 91.5 FM. 1 jam setiap hari membangun motivasi diri. Dengarkan alunan ayat suci Al-Quran, zikir serta selawat yang menenangkan dan seruan azan dalam Renungan Hikmah setiap hari 7 hingga 8 malam di IKIM FM, inspirasi utama anda. Allahumma farijal hamd, kashifal gham, mujibu da'watal muttarrin, rahman ad-dunya wal akhirah. Allahumma farijal hamd, kashifal gham, mujibu da'watal muttarrin, rahman ad-dunya wal akhirah, wa rahimahuma anta tarhamuni farhamni, anta tarhamuni farhamni, birahmatin tunini biha an rahmati man siwak. Jom beramai-ramai sertai program Gang Family Gang Subuh pada Ahad 28 Januari 2024 di Masjid Al-Munawarah, Seksyen 27 Shah Alam bersama Imam Subuh Undangan Syekh Abdul Karim Omar Al-Fatani Al-Makki. Program dimeriahkan lagi dengan kehadiran barisan penyampai IKIM FM, kumpulan intim Lah Ahmad, maskot Omar Hana dan Ustaz Syarizad Daud. Rebut peluang menangi hadiah cabutan bertuah dan aktiviti brisk walk beramai-ramai. Sarapan ringan untuk 2,000 jemaah terawal turut disediakan. Maklumat lanjut dan pendaftaran di channel Telegram Gang Family Gang Subuh Rasmi. Institut Kefahaman Islam Malaysia mempelawa individu berbakat untuk mengisi jawatan Eksekutif Pemasaran Grade EP29. Calon-calon sekurang-kurangnya mempunyai kelayakan sijil STPM, STAM, matrikulasi atau diploma perniagaan atau perakaunan. Syarat umur adalah tidak kurang daripada 23 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan, mempunyai minimal 2 tahun dalam bidang jualan dan pemasaran iklan radio, TV, buku, sewaan dewan dan pengurusan acara. Keutamaan diberikan kepada yang mahir berkomunikasi dalam bahasa Inggeris. Tugas adalah membantu pengurus pemasaran merancang strategi pemasaran yang efektif dan pembudayaan inovasi di IKIM. Kemukakan permohonan sebelum atau pada 29 Januari 2024 ke Unit Modal Insan Institut Kefahaman Islam Malaysia. Maklumat lanjut layari www.ikim.gov.my atau hubungi 03 6204 6259. Encik Ibrahim, ada dengar tak IKIM FM nak terbitkan pelbagai rancangan khas Ramadan tahun ni? Ada peluang tak untuk kita jadi penaja? Serius ke Encik Imran? Bagus tu. Jomlah kita sedai dan semarakkan bulan Ramadan yang penuh berkah ni bersama IKIM FM. Macam mana nak jadi penaja? Senang je Encik Ibrahim. Kita hubungi je nombor ni 017 345 2564 atau 012 686 9236. Terbaik, produk kita pun boleh sampai kepada lebih sejuta penerima. Apalagi, jom kita sertai sebagai rakan penaja dan menjadi sebahagian dari pengalaman Ramadan yang bermakna bersama IKIM FM. IKIM FM, inspirasi utama anda.